Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 23 Jun 2014, sekitar jam 8.30 pagi, seorang lelaki dalam perjalanan dengan menunggang motosikal di Jalan Haji Omar, Kampung Banting, Sabak Bernam dari rumahnya untuk ke kedai runcit. Ketika melalui jalan di sebelah parit, dia terlihat satu objek. Apabila telah dekat, didapati objek tersebut adalah satu jasad manusia dan melihatkan pakaian yang dipakai, hatinya mula berdegup dengan kencang kerana dia mengenali pakaian tersebut. Pakaian yang dipakai jasad itu adalah sama dengan pakaian yang dipakai oleh ayahnya pada malam sebelumnya, iaitu sebelum ayahnya keluar dari rumah. Apabila didekati, dia melihat jasad itu tidak bergerak di dalam parit sebelah kanan jalan tersebut dalam keadaan meniarap. Dia memanggil ayahnya setelah dia pasti jasad itu adalah ayahnya, dan setelah diperiksa, ayahnya itu sudah pun meninggal dunia. Tiada kecederaan ketara dapat dilihat pada badan ayahnya. Dia kemudian memanggil orang kampung dan menghubungi ahli keluarganya bagi memaklumkan penemuan mengejutkan itu. Mangsa yang ditemui itu adalah Jamingan bin Hambali, berusia 44 tahun, ketika kejadian bekerja sebagai pemasang pendawaian elektrik. Panggilan kepada pihak polis juga telah dibuat bagi melaporkan kematian dan tiba di lokasi kejadian tidak lama kemudian. Lalu, apa yang telah terjadi kepada mangsa ini adalah kisahnya. Pihak penyiasat polis telah memulakan siasatan. Di lokasi kejadian, tiada barang peribadi mangsa ditemui pada badan mangsa mahupun di kawasan sekitar dengannya. Temu bual bersama anak lelaki mangsa yang menjumpai mangsa pada pagi tersebut memaklumkan pasukan penyiasat bahawa pada malam 22 Jun 2014, dia yang ketika itu berada di rumahnya melihat ayahnya keluar dari rumah sambil membawa lampu picit berwarna kuning hitam lalu menaiki sebuah kereta Proton Saga yang datang ke rumahnya. Itulah merupakan kali terakhir dia melihat ayahnya dalam keadaan masih hidup. Manakala temu bual bersama isteri mangsa juga konsisten dengan apa yang dilihat oleh anaknya, tetapi ada maklumat penting yang disampaikan oleh isteri mangsa yang membantu pihak penyiasat untuk menyelesaikan kes pembunuhan mangsa. Menurutnya, pada malam 22 Jun 2014, mangsa telah memberitahunya bahawa dia ingin berjumpa dengan seorang pekerjanya. Yang mengejutkan pihak penyiasat adalah isteri mangsa mengaku dia mempunyai hubungan sulit dengan lelaki itu, tetapi dia telah memutuskan hubungan tersebut tidak lama sebelum itu. Isteri mangsa memberitahu pada malam itu dia melihat sendiri suaminya keluar dari rumah dengan membawa lampu suluh berwarna hitam kuning dan melihatnya menaiki kereta pekerja suaminya itu yang datang ke rumahnya. Kereta itu terus berlalu pergi apabila dinaiki oleh mangsa. Pihak polis telah mengambil maklumat tentang pekerja mangsa dan kereta yang dimaksudkan oleh isteri dan anak mangsa. Lelaki tersebut yang merupakan suspek dalam kes ini adalah Jaafar bin Ngamil, berusia 42 tahun, bekerja dalam bidang pendawaian. Pihak polis kemudian giat memburu suspek dan berjaya menangkapnya dan dibawa ke balai. Ketika di balai, suspek telah disoal siasat dan dimohon tahanan reman ke atasnya. Ketika disoal siasat, suspek memberikan nama seorang lelaki yang merupakan anak saudaranya sebagai lebainya. Pihak polis kemudian menahan anak saudara lelaki suspek untuk diambil keterangan. Suspek menyatakan dia telah mengenali mangsa lebih kurang 10 tahun sebelum kejadian, iaitu semasa dia bekerja dalam bidang pendawaian dengan mangsa. Dia telah mengenali isteri mangsa untuk tempoh 5 tahun dan mendakwa hubungannya bagaikan adik dan abang angkat. Suspek mengaku pada malam kejadian dia telah pergi bersama-sama anak saudaranya untuk menjemput mangsa di rumah mangsa dengan menaiki kereta Proton Saga miliknya yang dipandu oleh anak saudaranya. Menurut suspek, tujuan perjumpaan tersebut ialah untuk berbincang mengenai gajinya yang belum dibayar oleh mangsa. Setelah sampai di rumah mangsa, mangsa telah menaiki kereta suspek dan kereta bergerak untuk ke kedai kopi. Ketika mangsa masuk ke dalam kereta, suspek menyatakan dia berpindah duduk ke bahagian belakang kereta sebelum itu kerana pening kepala. Sepanjang perjalanan di dalam kereta berlaku perbincangan di antaranya dengan mangsa berkenaan dengan duit gaji yang terhutang tersebut. Suspek turut menyatakan yang anak saudaranya langsung tidak terlibat dalam perbincangan tersebut. Menurut suspek, perbincangan semakin tegang dan mangsa telah memakinya dengan perkataan-perkataan kasar. Mangsa kemudiannya telah menggunakan lampu suluh yang dibawa bersama-samanya dan bertindak untuk memukul anak saudaranya yang sedang memandu kereta. Suspek terus bertindak untuk menepis tangan mangsa
mangsa, mencekik leher serta menumbuk mangsa. Suspek menyatakan dia bertindak sedemikian kerana mangsa bersikap kurang ajar dan untuk mengelakkan anak saudaranya dari dipukul oleh mangsa. Seterusnya, suspek menyatakan bahawa selepas dia menumbuk leher mangsa, anak saudaranya telah memberhentikan keretanya. Mangsa telah keluar dari kereta dengan serta-merta dan terus melarikan diri. Dia tidak tahu ke mana mangsa telah melarikan diri. Sejurus selepas itu, dia pulang ke rumah kakaknya di hutan melintang bersama-sama anak saudaranya itu. Namun siasatan bersama anak saudara suspek yang bernama Rahmat bin Abdullah menceritakan sesuatu yang berlainan dengan apa yang telah diceritakan oleh suspek. Rahmat memberitahu pada malam kejadian dia sedang berada di rumahnya di hutan melintang Perak. Apabila sekitar jam 8 malam, suspek telah mengajaknya melalui telefon untuk keluar minum. Rahmat pergi ke rumah suspek dengan menaiki motosikal dari rumahnya dan berjumpa suspek. Suspek kemudian mengajaknya untuk keluar minum dengan menaiki Proton Saga milik suspek. Pada awalnya, suspek telah memandu keretanya untuk menuju ke destinasi. Namun, di pertengahan perjalanan, suspek telah bertukar posisi dengan Rahmat memandu kereta tersebut dan suspek mengambil tempat untuk duduk di bahagian belakang kereta sebelah penumpang. Menurut Rahmat, dia telah memandu kereta tersebut mengikut arah seperti yang ditunjukkan oleh suspek. Sesampainya di satu kawasan, Rahmat telah diminta untuk memberhentikan kereta di tepi jalan berhadapan sebuah rumah yang dikatakan oleh suspek sebagai rumah kawannya. Suspek kemudiannya telah menelefon kawannya itu untuk berjumpa di dalam kereta tersebut. Rahmat menyatakan bahawa kawan suspek yang dimaksudkan itu adalah mangsa. Mangsa telah keluar dari rumahnya dan terus menaiki kereta tersebut dengan mengambil tempat duduk di bahagian depan sebelah pemandu dengan lampu suluhnya. Selepas itu, Rahmat telah meneruskan pemanduan untuk ke kedai kopi. Menurut Rahmat, dalam perjalanan tersebut, suspek dengan mangsa telah bertengkar. Kemudiannya, Rahmat melihat suspek tiba-tiba mencekik leher mangsa dari bahagian belakang sehingga mangsa tidak bergerak. Rahmat telah memberhentikan kereta atas arahan suspek di suatu kawasan yang tidak diketahui oleh Rahmat. Suspek keluar dari tempat duduknya di bahagian belakang kereta lalu bertindak menarik mangsa keluar dari kereta dan seterusnya membuang mangsa ke dalam parit. Selepas kejadian, suspek kembali memandu kereta tersebut dan balik ke rumahnya. Menurut Rahmat, suspek tidak memberi apa-apa penjelasan tentang kejadian tersebut. Sesampainya di rumah suspek, Rahmat melihat suspek mengeluarkan sarung tangan berwarna putih dan seutas tali dari dalam kereta tersebut lalu membakar kedua-dua barang tersebut di sebelah pokok kelapa sawit. Suspek kemudiannya telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan pada 4 Mei 2017 gara-gara teman wanitanya enggan meneruskan hubungan sulit mereka. Suspek sanggup membunuh mangsa iaitu suami kepada teman wanitanya dan perbuatannya itu menerima pembalasan apabila Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Pesuruhjaya Kehakiman Wong Teck Meng membuat keputusan itu selepas berpuas hati pembelaan suspek gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pihak pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fairuz Johari. Dalam penghakimannya, Wong berkata saksi ke-10 pendakwaan SP10 iaitu anak saudara suspek dalam keterangannya konsisten dengan pakar forensik mengesahkan punca kematian mangsa adalah disebabkan tekanan pada lehernya. Wong berkata suspek dalam pembelaannya mendakwa tindakannya mencekik mangsa dari belakang adalah disebabkan provokasi mengejut iaitu suspek cuba melindungi SP10 daripada dipukul mangsa. Katanya suspek juga memberitahu isu gaji tertangguh merupakan punca pertengkaran antara dia dan mangsa. Namun Wong berpendapat isu itu bukan pencetus provokasi mengejut tersebut. Jika ada tunggakan gaji, suspek boleh membuat tuntutan sivil terhadap mangsa. Selain itu, suspek ada kelebihan kerana mangsa duduk di hadapan sedangkan suspek duduk di belakang menyebabkan mangsa sukar untuk melepaskan diri. Sehubungan dengan itu, Wong berkata berdasarkan keterangan kesemua saksi dan fakta, beliau mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tidak melampaui keraguan munasabah dan suspek didapati bersalah serta disabitkan dengan kesalahan membunuh. Hanya satu hukuman yang diperuntukkan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan iaitu suspek dijatuhi hukuman gantung sehingga mati. Sekian.